Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita kusut sejenak seraya berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya akan memandunya dengan ajaran Islam, dimohon menyesuaikan untuk yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami ingin merapatkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma Ya Hakim, Ya Azim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini dalam acara webinar anjuran Institut Aminuddin Baki Cawangan Sabah yang bertajuk Sekolah dan Komuniti Berpisah Tiada, perkongsian budaya pemufakatan. Kami mohon majlis ilmu ini sentiasa berada dalam redha-Mu ya Allah yang Maha mengetahui. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan limpahkanlah kepada kami kesihatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti webinar ini. Ya Allah, kami menyatakan kesungguhan, komitmen dan iltizam kami dengan roh dan semangat untuk membangun, membina serta mendidik dan memartabatkan anak bangsa supaya berbudi dan berjasa kepada agama, bangsa dan negara yang kami cintai. Justru itu, berkatilah pertemuan kami, berkatilah jua usaha-usaha kami, ilhamkanlah dalam fikiran dan minda kami idea-idea yang bernas, pandangan-pandangan yang jelas dan keputusan-keputusan yang waras. Kurniakanlah kepada kami limpahan ilmu yang berguna dan kefahaman yang benar. Satukanlah hati-hati kami, eratkanlah silaturahim di kalangan kami. Padukanlah tenaga dan usaha kami untuk memartabatkan pendidikan bangsa secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan yang kami hajati. Allahumma ya Allah, Ya Alim, Ya Kabir, jadikanlah kami ya Allah dari kalangan hamba-hamba-Mu yang taat dan bersyukur. Jauhilah kami ya Allah dari melanggari perintah-Mu. Kurniakanlah apa kiranya ya Allah kepada kami kesihatan yang berpanjangan, kesejahteraan yang sempurna, fikiran yang waras, minda yang cerdas, rezeki yang halal, zuriat dan generasi yang beriman serta segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, Ya Maha Kuasa, hanya kepadamu kami berbakti dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami dan permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh warga Maya di mana jua berada. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari 2013 hingga 2025 melalui anjakan ke-9 telah memberikan penekanan terhadap penglibatan ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dalam memperkasakan sekolah. Perkongsian tanggungjawab antara ibu bapa, komuniti dan sekolah merupakan satu inisiatif utama dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang berkualiti untuk murid-murid. Peranan ibu bapa yang juga mewakili komuniti seperti Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG perlu diperluaskan sebagai rakan kongsi untuk meningkatkan prestasi institusi sekolah dan seterusnya membantu ke arah kecemerlangan akademik murid yang akhirnya akan membantu ke arah kemenjadian murid itu sendiri. Kita langsungkan pertemuan dalam webinar ini yang akan menghunus ke kotak fikir kita berkaitan budaya permufakatan. Izinkan saya membawa gelombang pemikiran seluruh warga Maya kepada tema webinar kita pada kali ini yang berbunyi Sekolah dan Komuniti Berpisah Tiada, Perkongsian Budaya Permufakatan. Hadirin warga Maya yang dihormati, pentas pertemuan Maya pada kali ini adalah untuk menyelusuri pandangan dan buah fikir ahli-ahli panel hebat kita. Tentunya bertujuan berkongsi idea dan pandangan mereka berkaitan budaya permufakatan antara sekolah dengan komuniti. Sungguh pun ruang lingkup diskusi ini berkisar tentang sekolah dan komuniti. Namun, sudah pastinya seluruh warga, bukan sahaja dalam kalangan pendidik, malah juga dalam kalangan pendidik, turut sama terpanggil untuk menjejak pelbagai isu dan cabaran yang berada di dalamnya. Bak kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Di ruangan Maya kali ini, bersama kita dalam webinar ialah dua panel yang begitu hebat yang sentiasa dinanti-nantikan lontaran idea dan buah pikiran mereka yang jitu dan padu dalam pelbagai sudut dan sentiasa melangkaui ruang masa dan minda kita semua. Sumbangan mereka yang tak terhingga dalam bidang masing-masing terpancar jelas di riak wajah mereka yang amat empati dengan nedut nadi dalam kalangan warga pendidik khususnya dan bukan pendidik abjad. Justru pastinya kita ingin mendengar pendapat dan pandangan mereka dalam webinar ini. Warga Maya yang dihormati, kita tampilkan ahli panel pertama dalam webinar ini yang berusaha Tuan Mat Nur Sima, merupakan pengetua cemerlang di Kolej Tingkatan 6 Tawau. Kalau kita lihat dari segi sejarah perkhidmatannya, beliau telah menceburi bidang pendidikan ini lebih kurang 30 tahun. Pernah berkhidmat di beberapa buah sekolah sebagai guru dan pengetua serta institut perguruan, sekarang dikenali sebagai IPG sebagai pensyarah. Beliau juga terlibat dalam penulisan dan salah satu penulisan kajian beliau adalah berkaitan dengan webinar kita pada kali ini, iaitu sekolah dan PIBG. Apa kabar Tuan? Sehat walafiat. Doktor, apa kabar? Alhamdulillah sehat Tuan. Terima kasih kepada Tuan. Seterusnya kita tampilkan ahli panel kedua yang berusaha, Profesor Madya Dr. Abdul Said Ambotang, merupakan pensyarah kanan di Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah. Mempunyai kepakaran dalam pengurusan dan kepimpinan, kurikulum dan pengajaran, teknologi pendidikan dan pendidikan keusahawanan. Terlibat dengan pembentangan dan penulisan dalam dan luar negara. Dan salah satu penulisan kajian beliau adalah berkaitan dengan webinar kita juga pada kali ini, iaitu sekolah dan komuniti. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana sudi terlibat dalam webinar pada kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan serta warga Maya yang dihormati,
Pertemuan kita kali ini didahului dengan bicara aluan oleh Yang Berusaha Puan Kaziati binti Osman, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Cawangan Sabah, yang akan membuka ruang dan minda kita berkaitan sekolah dan komuniti berpisah tiada, perkongsian budaya permufakatan yang menjadi teras webinar pada kali ini. Dipersilakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Dr. Moderator, Dr. Ghazali. Hari ini saya akan bersama tuan-puan dalam bicara profesional dengan tema Sekolah dan Komuniti Berpisah Tiada, Perkongsian Budaya Permufakatan. Webinar ini dikendalikan oleh Jabatan Komuniti IAB Cawangan Sabah. Hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia dalam ajakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 menekankan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak sekolah dalam memperkasakan sekolah. Dokumen SKPNG 2 ataupun Standard Quality Pendidikan Malaysia gelombang kedua dalam standard 2 pengurusan organisasi aspek 2.7 menekankan permuafakatan strategik diwujudkan untuk menyokong pembelajaran murid ke arah kecemerlangan KPM. Sejajar dengan mandat KPM itu bagi merealisasikan prestasi sekolah dan membantu kecemerlangan murid, ibu bapa, mewakili komuniti memainkan peranan penting ke arah kemenjadian murid, dan hal ini berkait rapat dengan hubungan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, sekolah merupakan sebuah institusi atau organisasi formal yang bukan sekadar untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, menyemai budaya bangsa dan memupuk bakat, namun juga untuk membentuk satu rupa bangsa yang boleh dan bersedia menerima dan menghadapi perubahan dan pembaharuan. Menurut Higgins et al., persekitaran halaman sekolah merupakan satu elemen persekitaran sekolah yang penting di samping persekitaran binaan dan persekitaran fizikal bilik darjah, yang mana ia boleh dimanfaatkan untuk proses pengajaran dan pembelajaran murid. Sekolah berkualiti yang termasuk aktiviti pendidikan yang berjalan dengan berkesan untuk mencapai matlamat pendidikan. Sekolah juga tidak dapat dipisahkan daripada konteks masyarakat. Sekolah dalam satu-satu masyarakat mestilah memperlihatkan sifat keseluruhan kebudayaan masyarakat tersebut. Setiap masyarakat perlu memiliki keunikan kebudayaan tersendiri dan kanak-kanak hidup berdasarkan kehendak masyarakat dan menyesuaikan diri dalam masyarakat tersebut. Malah sekolah merupakan satu daripada bahagian yang penting dalam masyarakat, khususnya masyarakat moden hari ini yang mempunyai matlamat anggota dan peraturan yang tertentu, di samping mempunyai tanggungjawab penting dalam membangunkan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Itu adalah menurut kajian by ENA tahun 2020. Sejajar dengan peningkatan akademik murid, tanggungjawab mendidik anak dilihat bukan lagi menjadi tanggungjawab guru sepenuhnya, tapi turut membabitkan ibu bapa dan komuniti setempat, termasuklah syarikat swasta dan juga syarikat berkaitan kerajaan JLC serta organisasi bukan kerajaan. Dalam konteks komuniti, iaitu ibu bapa dan masyarakat setempat, memainkan peranan penting untuk meningkatkan kecemerlangan organisasi. Menurut Olsen tahun 2018 menjelaskan bahawa komuniti mempunyai pelbagai sumber aset yang boleh menyumbang kepada pembangunan dan pencapaian sekolah. Antaranya adalah dari aspek tenaga, idea-idea kreatif dan inovatif, serta daya kreativiti yang dapat membantu proses membuat keputusan di sekolah. Komuniti memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak
pelbagai tempat termasuk di sekolah. Malah perubahan persekitaran pendidikan masa kini menuntut pelibatan aktif ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Sebagai satu institusi komuniti, perluasan pelibatan komuniti di dalam ekosistem sekolah merupakan salah satu inisiatif transformasi persekitaran sekolah. Menurut Christina tahun 2010, dalam kajiannya menyatakan komuniti sebagai satu sukarelawan yang sangat diperlukan untuk membantu sekolah dalam mengurus persekitaran sekolah. Komuniti merujuk kepada keluarga, kejudanan, sektor kerajaan, institusi pendidikan, syarikat perniagaan, institusi kebudayaan dan rekreasi, organisasi agama, organisasi kesihatan, organisasi sukan, organisasi media, organisasi sukarela, organisasi komuniti setempat, malah individu dalam komuniti yang berminat dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Menurut Epstein 2016 dan Hawke tahun 2012, kajian mereka telah mendapati perkara tersebut. Menurut Becker dan Dennison yang telah membuat kajian pada tahun 2007, pelibatan ibu bapa dan komuniti merujuk kepada pelbagai tingkah laku ibu bapa dan komuniti yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perkembangan kognitif, emosi, fizikal dan pencapaian kanak-kanak di sekolah. Tingkah laku ibu bapa merangkumi kehadiran ibu bapa dalam mesyuarat PIBG, menjadi ahli aktif dalam PIBG, menjadi sukarelawan sekolah, membantu dalam bilik darjah, membantu tugasan anak-anak di rumah dan berbincang tentang aktiviti sekolah bersama anak-anak serta memantau perkembangan anak-anak di sekolah untuk merangsang dan memotivasikan anak-anak mereka. Dalam konteks komuniti pula, ibu bapa dan masyarakat setempat mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kecemerlangan organisasi. Olsen dalam kajiannya pada tahun 2018 menjelaskan komuniti mempunyai pelbagai sumber aset yang boleh menyumbang kepada pembangunan dan pencapaian sekolah. Antaranya adalah dari segi aspek tenaga, idea kreatif dan inovatif, serta daya kreativiti yang dapat membantu meningkatkan proses dalam merancang aktiviti-aktiviti dan program-program di sekolah. Komuniti memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan kanak-kanak di pelbagai tempat termasuklah di sekolah. Malah, perubahan persekitaran pendidikan masa ini dalam zaman buka ini menuntut pelibatan aktif ibu bapa, komuniti dan pihak swasta. Sebagai satu institusi komuniti, perluasan pelibatan komuniti ke dalam ekosistem sekolah merupakan salah satu inisiatif transformasi persekitaran sekolah. Menurut Christina pada tahun 2019 yang telah mengkaji bahawa komuniti sebagai sukarelawan sangat diperlukan untuk membantu sekolah dalam pengurusan. Permuafakatan merupakan satu proses yang memerlukan kerjasama pada tahap tertinggi dengan melibatkan kesungguhan, pengetahuan dan kemahiran yang digambarkan melalui gaya komunikasi serta mampu menarik minat pelibatan komuniti secara rela, mengamalkan kerjasama serta saling menghormati dan kesepakatan dalam membuat keputusan bagi mencapai matlamat yang sama. Menurut Gosson dalam kajiannya pada tahun 2013, konsep permuafakatan merupakan satu bentuk kerjasama yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak untuk mencapai satu matlamat yang dikongsikan bersama. Jalinan permuafakatan menurut Friend dan Cook dalam kajian mereka pada tahun 2007 menyatakan di antara institusi sekolah
dan komuniti menjadi pemakin kepada peningkatan akademik murid sebagai rakan strategik atau pembimbing kepada sekolah. Pemufakatan antara sekolah dan komuniti banyak memberi manfaat kepada pembelajaran murid. Menurut kajian Epstein dan Sanders pada tahun 2006, antara program pemufakatan komuniti dan sekolah yang telah berjaya mewujudkan satu ikatan hubungan komuniti yang erat di antara pihak sekolah dengan komuniti. Berdasarkan kajian-kajian empirikal terdahulu juga mendapati bahawa cabaran pemufakatan antara sekolah dan komuniti ialah di pihak sekolah masih kurang melibatkan komuniti sebagai rakan kongsi yang boleh membantu proses pembelajaran murid, di mana sekolah juga beranggapan bahawa pendidikan merupakan tanggungjawab sekolah dan bukan komuniti, menurut kajian Muhammad Sani pada 2015. Manakala kajian Sheldon pula pada tahun 2003 mendapati sekolah memberikan kurang panduan kepada komuniti setempat mengenai mekanisme untuk mereka menyumbangkan kepada sekolah. Dan juga antara lain, berdasarkan kajian lalu, ialah pihak komuniti menyerahkan sepenuhnya tanggungjawab pendidikan kepada sekolah, dan pendidikan komuniti luar atau luar bandar lebih tertumpu kepada kekurangan kemudahan asas. Itu adalah kajian daripada Muhammad Sani juga Mitra pada tahun 2008. Dan seterusnya, antaranya ialah kurangnya pelibatan ibu bapa dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah, khususnya di peringkat sekolah menengah dalam skop persekitaran budaya dan masyarakat Malaysia. Itu adalah hasil kajian daripada Suresh Kumar. Antara model-model yang berkaitan dengan hubungan komuniti ini adalah model sfera pertindihan pengaruh oleh Epstein yang telah dibina pada tahun 2002, yang mana model ini menerangkan perkaitan antara keluarga sekolah dan komuniti dalam mencapai visi dan matlamat yang sama dalam proses perkembangan pendidikan dan pembangunan anak-anak. Teori ini menekankan pentingnya sekolah, keluarga dan komuniti bekerja bersama-sama untuk mencapai keperluan anak-anak dan mengintegrasikan perspektif pendidikan sosiologi dan psikologi dalam organisasi sosial, sebagaimana kesan suasana keluarga, sekolah dan komuniti terhadap hasil pendidikan. Konsep school-like family dan family-like school ataupun konsep sekolah suka keluarga, keluarga suka sekolah yang digunakan untuk menerangkan pentingnya peranan ibu bapa dan sekolah. Konsep dalam model ini juga memberi sokongan, di mana sokongan daripada ibu bapa itu juga dapat memberikan satu support system dan juga dapat membentuk kemahiran akademik serta kemahiran pembelajaran kepada anak-anak dengan menekankan kepada kepentingan pelajaran dan persekolahan serta kerja-kerja rumah ataupun tugasan-tugasan di rumah dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan pembelajaran, serta menjadikan semua aktiviti tersebut sebagai sebahagian daripada aktiviti keluarga. Itu antara penjis ataupun intipati daripada model tersebut. Berdasarkan kepada teori kesan pertindihan sfera yang telah dibina oleh Epstein pada 2002, yang memperkenalkan tipologi 6 jenis aktiviti permuafakatan yang boleh dilaksanakan antara sekolah dan juga komuniti. Yang pertama adalah keibubapaan, yang mana ibu bapa membantu menyediakan persekitaran yang menyokong pembelajaran di rumah. Yang kedua adalah komunikasi,
yang mana dalam komunikasi ini aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan antara sekolah dan juga komuniti itu ialah aktiviti komunikasi dua hala, yang mana interaksi yang efektif dalam menggalakkan perkongsian maklumat dan juga strategi yang dapat dikongsikan bersama antara sekolah dan komuniti. Sukarelawan, yang ketiga adalah konsep sukarelawan, yang mana sekolah dan menggalakkan pelibatan ibu bapa untuk membantu sekolah secara sukarela, yang mana kita dapati di sekolah masa kini pun telah ada ataupun memang aktif perkara ini, especially apabila dilaksanakan PIBK di peringkat sekolah. Yang keempat adalah pembelajaran di rumah, menyediakan maklumat dan aktiviti kepada keluarga tentang bagaimana membantu murid untuk membuat kerja rumah. Maknanya kat situ guru-guru memberikan panduan bagaimana ibu bapa boleh membantu anak-anak di rumah. Yang kelima adalah membuat keputusan, di mana di sini pihak sekolah dan pihak ibu bapa dilibatkan bersama untuk membuat keputusan dalam membangunkan kepimpinan pembelajaran di sekolah. Dan yang keenam adalah kerjasama komuniti. Dan di sini model ini menyatakan bahawa perlulah dikenal pasti sumber dan perkhidmatan dari komuniti yang dapat membantu memperkasakan program-program di sekolah. So kunci kejayaan teori kesan pertinihan sfera ini adalah kejayaan pemuafakatan antara sekolah, keluarga dan komuniti. Impak pemuafakatan hasil daripada pelaksanaan teori kesan pertinihan sfera oleh Epstein tadi ialah membantu pihak sekolah dalam usaha ke arah kejayaan murid dan mencapai matlamat pendidikan. Yang kedua, menangani masalah disiplin murid-murid. Seterusnya, menambah baik kemudahan pendidikan. Yang keempat, meningkatkan pembangunan profesionalisme guru. Dan yang kelima adalah pembelajaran yang lebih berkualiti untuk murid-murid. Kesimpulannya, faktor yang menyokong kepada kejayaan budaya pemuafakatan sekolah dan komuniti adalah kepimpinan pemimpin sekolah yang efektif, berkesan dan cekap, efisien. Kebijaksanaan pemimpin sekolah mendorong pelibatan komuniti untuk memudahkan setiap aktiviti dan program dapat dijalankan dengan lancar dan mencapai objektif yang disasarkan. Pelibatan komuniti sebagai rakan kongsi yang signifikan memberikan impak yang positif kepada pembangunan dan kecemerlangan organisasi untuk tempoh jangka masa berterusan. Dalam masa yang sama, pemimpin sekolah berperanan mewujudkan jaringan dan jaringan bersama dengan komuniti, khususnya dalam proses transformasi persekitaran sekolah ke arah mencapai sekolah berkualiti dan kemenjadian murid dengan mengambil kira pelbagai faktor yang boleh menjadi pemangkin kepada kerjasama antara sekolah dan komuniti. Dengan itu, kita harapkan kejelekitan hubungan antara sekolah, ibu bapa dan komuniti dapat berterusan dan menjadi satu tanda yang baik. Hasil daripada hubungan itu ialah kemenjadian murid yang merupakan generasi masa depan negara. So, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Puan Kaziati binti Osman.
Kolaboratif dan perkongsian dalam membuat keputusan merupakan antara elemen penting dalam perhubungan sekolah dan komuniti. Kajian-kajian lepas juga telah membuktikan bahawa permuafakatan telah memberikan banyak faedah khususnya kepada pihak sekolah dan murid itu sendiri, antaranya peningkatan pencapaian prestasi akademik dan mengurangkan kadar ponting sekolah. Menurut pendapat Tuan Mat Nur Sima sendiri, apakah impak positif hasil daripada jalinan permuafakatan antara sekolah dengan PIPG atau komuniti itu sendiri? Dipersilakan Tuan. Terima kasih moderator kita, Dr. Ghazali daripada IAB Cawangan Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada rakan panel yang dihormati Profesor Madya Dr. Abdul Said bin Ambotang, rakan-rakan daripada IAB Cawangan Sabah, rakan-rakan yang lain, terusnya tuan-tuan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertama sekali saya ingin memanjangkan ucapan kesyukuran dan terima kasih terutama kepada pihak IAB Cawangan Sabah yang telah menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi idea-idea berkenaan dengan tema kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan permuafakatan sekolah dan PIBG. Jadi soalan daripada moderator tadi, apakah impak positif? Sebelum saya pergi lebih jauh, izinkan saya untuk memperkenalkan dahulu latar belakang PIBG secara umum. PIBG di sekolah kerajaan ini wajib ditubuhkan mengikut Akta Pendidikan 1996 untuk menjadi forum permufakatan sekolah dengan ibu bapa ataupun penjaga. PIBG yang ditubuhkan di sekolah-sekolah ini didaftarkan sebagai sebuah persatuan, bukan NGO, yang berbeza dengan persatuan-persatuan NGO di luar sana yang pendaftarannya dikawal selia oleh pendaftar pertubuhan. Manakala PIBG satu-satunya persatuan yang dibenarkan bergerak aktif di sekolah dan hanya perlu dikawal oleh pendaftar sekolah. Jadi fungsi utama PIBG ialah untuk membantu sekolah melaksanakan program-program dan juga aktiviti-aktiviti pembangunan modal insan di sekolah masing-masing. Jadi ada banyak perkara yang kita boleh bincang kalau kita ingin lihat impak positif, ya. Terlalu banyak. Dan sebab itulah saya pikir kerajaan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mewajibkan penubuhan PIBG di sekolah-sekolah kerajaan khususnya. Peranan PIBG di sekolah memang telah memberi impak yang positif, terutama dalam menjalin kerjasama yang erat antara sekolah dan ibu bapa, penjaga serta komuniti setempat. Kita telah melihat banyak sekolah-sekolah yang hebat di seluruh negara yang telah mencapai tahap yang tinggi, bukan hanya kerana kehebatan kepimpinan sekolah, tetapi juga didorong dan dibantu oleh PIBG yang sangat aktif dan sangat menyokong aktiviti kemenjadian pelajar di sekolah-sekolah tersebut. Dan tuan-tuan puan-puan, saya melihat keeratan atau wujudnya hubungan yang erat di antara PIBG dengan sekolah akan memberi kebaikan dan manfaat yang sangat besar. Pengalaman saya sendirilah saya kongsikan, ya. Telah memimpin 5 buah sekolah dan saya pernah ditempatkan di sekolah yang PIBG-nya sudah 2 atau 3 tahun tidak berfungsi, ya, kerana ada masalah yang
saya tidak dapat ceritakan di sini lah. Tetapi saya tidak melihat ke belakang. Kita bersama dengan jawatan kuasa PIBG yang sedia ada, kita mengarah langkah ke hadapan dengan dana yang agak besar yang ditinggalkan oleh kepimpinan PIBG yang lepas. Apa yang kita boleh buat? Kita duduk berbincang, kita putuskan apakah keperluan untuk kita usahakan, ya, supaya dana yang ditinggalkan itu yang dikutip daripada pelajar-pelajar yang telah meninggalkan sekolah, sebahagian besarnya boleh digunakan oleh adik-adik mereka untuk kebaikan, ya, kebaikan pendidikan di sekolah tersebut. Dan alhamdulillah, walaupun PIBG kita YDP-nya seorang guru biasa di sekolah rendah, tetapi berjaya membawa PIBG sekolah tersebut hingga mendapat pengiktirafan PIBK 5 bintang di peringkat kebangsaan pada tahun 2016. Itu hanya satu pengalaman kecil. Dan sebelum saya akhiri perbincangan yang pertama ini, PIBG juga dapat menjadi saluran penting komunikasi formal dan non-formal di antara sekolah dan ibu bapa sebagai stakeholder atau pemegang taruh. Sebarang keputusan-keputusan penting yang telah diperolehi secara sepakat di antara pihak sekolah dan pihak PIBG ini, PIBG lah menjadi jambatan, penghubung dan penyebar maklumat tersebut. Dan kita dapati ada kes-kes walaupun mungkin dianggap kes terpencil. Ibu bapa datang menyerang sekolah, ya, kerana maklumat-maklumat yang tidak tepat yang disampaikan, ya, oleh anak-anak mereka barangkali atau dari sumber-sumber yang tidak tepat. Tetapi isu-isu seperti ini sebenarnya boleh diatasi sekiranya peranan PIBG itu dapat dimainkan dengan lebih aktif dan menjadi suara kepada pihak sekolah, ya, untuk menyampaikan maklumat-maklumat dan idea-idea serta info-info yang tepat kepada ibu bapa dan komuniti setempat. Jadi saya pikir Tuan Moderator, untuk pusingan ini disitulah, sehingga itulah yang dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel pertama kita, Tuan Mat Nur Sima, atas pandangan beliau sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan warga maya yang dihormati, seterusnya kita beralih kepada panel yang kedua. Agenda untuk meningkatkan jalinan permufakatan antara institusi sekolah dan komuniti secara spesifik telah digariskan dalam gelombang pertama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dari tahun 2013 hingga 2015. Yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, memberikan tumpuan ke arah meningkatkan kesedaran dalam kalangan ahli komuniti sebagai pemangkin kepada peningkatan prestasi akademik murid sebagai rakan strategik serta pemangkin ke arah penlibatan PIBG pada skala yang lebih luas. Mohon Yang Berhormat Doktor, jelaskan apakah amalan-amalan terbaik dalam konteks hubungan permufakatan antara institusi sekolah dan PIBG atau komuniti itu sendiri. Dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih saudara Dr. Moderator dengan peluang diberikan, dan selamat petang kepada semua rakan yang terlibat, rakan teknikal, sahabat saya, saudara Tuan Mat Nur Sima, rakan lama yang memang telah lama berkecimpung dengan dunia persekolahan ataupun pendidikan. Saya pun saya tidak langsung sebenarnya memang melihat bersetuju seperti apa yang diketengahkan oleh Tuan Mat Nur Sima tadi tentang peranan PIBG dalam menjayakan muafakat antara sekolah dan komuniti. Ya, sebelum saya pergi lebih kepada daripada amalan-amalan terbaik, saya lebih suka kalau dapat dijelaskan dengan lebih ringkas apa sebenarnya dimaksudkan dengan muafakat. Kan, ini sebenarnya keyword keyword kejayaan seperti yang disebut oleh disebut oleh saudara Mak Nur tadi, dan mungkin secara keseluruhan kita boleh nampak betapa besarnya impak muafakat ni
yang perlu diwujudkan di antara dua komuniti, dua entiti sekolah dan komuniti ini. Peranan muafakat itu sangat penting. Kalau kita nampak secara umumnya muafakat ni lebih kepada persetujuan ataupun lebih kepada berkait kepada satu persetujuan yang wujud di antara dua entiti, di antara sekolah dan komuniti. Mungkin juga boleh dikaitkan dengan perundingan bersama, persetujuan bersama. Bila ada persetujuan atau perundingan ataupun pembicaraan ataupun mesyuaratan yang diwujud antara dua entiti ini, sudah tentu akan menghasilkan benda yang kita katakan sebagai kerjasama yang baik yang boleh diwujudkan di antara dua entiti ini, sama ada sekolah atau guru. Dan kalau kita lihat dari aspek penyelidikan ataupun dari segi aspek empirikal itu, sudah banyak kajian-kajian yang dibuat yang menunjukkan bukti bahawa dengan adanya muafakat di antara sekolah dan komuniti memang akan menjanjikan hasil yang bermanfaat, yang baik, yang sudah tentunya akan hebat, dan akhirnya sekali menghasilkan output yang hebat, yang kita boleh banggakan. Okey, sebagai contoh kita nampak kita boleh nampak sebagai contoh yang kita boleh ambil yang ni, I think seluruh Malaysia dah tahu contohnya macam sekolah luar bandar yang berlaku di SK Ulu Lubai di Limbang. Kita nampak satu contoh atau model yang mana merupakan sekolah yang pertama mendapat pengiktirafan sekolah berprestasi tinggi daripada sekolah luar bandar yang tidak mempunyai sebarang kemudahan, yang sangat daif, sangat lemah dan sebagainya, telah menunjukkan pada dunia bahawa mereka juga mempunyai mempunyai prestasi yang baik, disokong oleh kerjasama yang kuat ataupun muafakat yang kuat di antara kolej dan sekolah dengan komuniti. Ini terbukti kita nampak sekolah SK walaupun sekolah rendah di Ulu, yang kalau kita nak dapat dihubungkan dengan sungai yang jauh untuk dapat, disebabkan oleh ikatan komuniti yang kuat di antara komuniti dan sekolah itu, telah membuktikan bahawa sekolah itu adalah sekolah yang terbaik, antara sekolah yang terbaik di Sabah dan terbaik di Malaysia. Ini adalah impak yang kita nampak. Jadi kalau saya nak ringkaskan saja perbincangan kita hari ini, antara beberapa amal-amal yang baik, kalau kita nampak ini sebagai bukti melalui susuran ataupun melalui tinjauan dokumen, kita dapati antara rahsia kejayaan sekolah ini sebenarnya banyak dihasilkan daripada jaringan antara dua muafakat di antara kolej sekolah dengan komuniti. Okey, dan sebenarnya apa dia punya amalan sebenarnya yang terbaik yang dapat diamalkan di antara kedua-dua komuniti, yang di antara komuniti dan sekolah di Ulu Lubai ini. Contohlah antaranya proses perbincangan dua hala berlaku dengan lancar, dengan baik kan. Bila sampai ke periksaan penting yang dikendalikan oleh kerajaan, maksudnya masa itu kita masih terikat dengan peperiksaan UPSR, mana semua masyarakat sekeliling atau komuniti di tempat di SK Lubai itu akan bekerjasama, boleh kata berkampung di sekolah itu. Pelajar tidak dibenarkan buat apa-apa, dia fokus dengan dia punya pembelajaran. Guru-guru duduk sekali kan, boleh kata berkampung kan. Makan minum disediakan, pelajar hanya fokus pada pembelajaran, ulang kaji dan sebagainya, sediaan untuk menghadiri periksaan. So hasil daripada hubungan itu, proses perbincangan dua hal yang baik ini kan terbukti hasilnya yang baik. Selain daripada itu banyak lagi contohnya mungkin dengan adanya perkongsian yang ada di antara sekolah dan komuniti itu juga boleh membantu proses membuat keputusan, yang mana boleh dibuat keputusan apa-apa saja tindakan cadangan yang dibuat oleh pihak sekolah dan akan disokong oleh ibu bapa, dan keputusan itu bukan buat sendirian tapi dibuat secara bersama. So ini menguatkan hubungan ini, dan ini juga merupakan satu faktor penyumbang kepada kejayaan sekolah berkenaan. Selain daripada itu, sifat sukarela tu kan, sukarela khususnya di kalangan masyarakat komuniti itu, yang sanggup meluangkan masa, sanggup menyumbang pelbagai aspek bukan saja dari segi masa, diri, mungkin ada juga yang sanggup memberi dia punya dana untuk membantu sekolah kan. Yang mana dengan adanya sokongan yang kuat di antara kedua pihak ni atau pihak komuniti ini, membantu melahirkan komuniti ataupun iklim yang sihat, yang mewujudkan suasana yang baik untuk pelajar buat ulang kaji, membuat fokus kepada pembelajaran yang disampaikan oleh guru di sekolah. Okey, selain itu percambahan idea. Kadang-kadang kita tak nampak bila pihak-pihak pentadbir yang menggunakan kebijaksanaan juga mengungkil atau memberi peluang pada pihak komuniti yang terdiri daripada berbagai latar belakang yang punya pengalaman tersendiri, pengalaman dia itu dapat dikongsikan kepada pihak sekolah, khususnya pihak pentadbiran,
sudah mendapat membuat beberapa strategi untuk membantu kan aspek pencapaian pelajar, bukan sahaja dari segi aspek dari segi akademik, mungkin juga dengan aspek-aspek lain berkaitan dengan kurikulum dan sebagainya. Okey, hal-hal seperti ini juga dapat dibantu ya dengan proses perkongsian idea yang dapat dipantapkan di antara kedua belah pihak. Jadi selain daripada itu, dengan adanya kerjasama dan tadi juga memberi kedua-dua pihak tanggungjawab, sama-sama memikul tanggungjawab yang sama ini juga memberi satu impak yang baik pada pihak sekolah khususnya, dan juga bukan semua sekali juga kepada komuniti dengan jaringan yang baik, hubungan yang baik ini semua sangat menserlakan kan, bukan sahaja di pihak sekolah, juga pihak komuniti yang mana bila sekolah ini telah menunjukkan, membuktikan pada dunia mereka juga boleh mempunyai pencapaian baik hasil daripada hubungan muafakat ni, maka dia secara tidak langsung menarik perhatian dunia macam mana sekolah ini boleh ni. So salah satu keyword ataupun salah satu dia punya kunci kejayaan ini sebenarnya berhasil daripada muafakat di antara pihak komuniti dan juga sekolah. Saya rasa itu lebih kurang yang kita boleh kongsikan. Sebenarnya banyak lagi yang kita boleh dapatnya, aspek yang saya boleh kongsikan buat sementara ini, dan saya pulangkan kepada pihak moderator untuk lanjutan selepas ini. Terima kasih pihak moderator. Terima kasih kepada yang berusaha, Doktor, atas pandangan sebentar tadi. Tuan-tuan, puan-puan warga maya yang dihormati, begitulah kupasan daripada panel-panel kita berkaitan perkongsian budaya permuafakatan. Untuk itu, kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Encik Matnor bin Haji Sima berasal dari Sandakan Sabah. Antara pengalaman kerjaya beliau adalah guru terlatih, ketua bidang teknik dan vokasional, penolong kanan hal ehwal murid SMK Sandakan Sabah pada tahun 1992 sehingga tahun 2000, pengetua SMK Agasih II, SMK Segama Lahadatu tahun 2000 sehingga 2006, pengetua SMK Sepagaya Lahadatu tahun 2006 sehingga 2008, pengetua SMK Kabota Tawau tahun 2008 sehingga 2012, pengetua SMK Balung Tawau tahun 2012 sehingga tahun 2020, dan sekarang merupakan pengarah atau pengetua Kolej Tingkatan 6 Tawau Sabah sejak tahun 2020. Antara pencapaian anugerah beliau adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2009 dan 2019, pengetua Cemerlang DG 52 pada tahun 2011, pengetua Cemerlang kategori Sekolah Menengah Luar Bandar pada tahun 2018, Anugerah Mekar Peningkatan Prestasi STPM 2014, 2015, 2017 dan 2018, Anugerah Lonjakan Prestasi SPM 2013, 2014, 2016, 2018 dan 2019, Anugerah Mekar Pencapaian Kelulusan 100% STPM tahun 2020 sehingga 2021, Anugerah Pengurusan Keuangan Cemerlang 2020 dan Anugerah Bintang Setia Kinabalu BSK tahun 2019. Antara sumbangan Encik Matnor termasuklah Presiden Kelab Ideo Golf Tawau tahun 2022 sehingga kini, Penaung Kelab Bola Sepak Veteran Pendidikan Tawau 2012 sehingga kini, Pengerusi Persatuan Pengetua Daerah Tawau 2008 sehingga 2010, EJK Pusat PPSMS 2010 sehingga 2012, merupakan jurulatih utama pentaksiran pemilihan pengetua dan guru besar NPQEL sejak tahun 2013 sehingga kini, panel pentaksir JPN Sabah 2013 sehingga kini, ahli panel Forum Undi 18 2021, penulis artikel bersama Utusan Borneo 2021, pengkaji bersama Kajian Tindakan dan Pembentang bersama Kolokium Peringkat Negeri Anjuran IPGM Campus Ken tahun 2021. Inilah panel Encik Matnor bin Haji Sima, Pengetua Cemerlang Kolej Tingkatan 6 Tawau Sabah dalam webinar Sekolah dan Komuniti Berpisah Tiada, Perkongsian Budaya Permuafakatan.
Warga maya yang dihormati, kita masuk ke sesi seterusnya. Untuk itu, kita beralih semula kepada panel pertama. Yang berusaha tuan tadi ada menguraikan impak positif jalinan permuafakatan. Oleh itu, bolehkah tuan jelaskan pula peranan dan tanggungjawab pemegang taruh, stakeholder dengan izin dalam proses mewujudkan dan melestarikan hubungan permuafakatan antara sekolah dan PIBG ataupun komuniti. Dipersilakan tuan. Terima kasih Doktor, Tuan Moderator, ahli panel, dan tuan-tuan, puan-puan. Okey, sebelum saya menjawablah pertanyaan itu atau berkongsilah, saya sangat tertarik dengan kisah ulu labai yang telah disampaikan oleh ahli panel kita, iaitu Prof. Madya Dr. Abdul Said, yang kisah kejayaan hasil permufakatan antara sekolah dan komuniti setempat yang telah dapat membangunkan sekolah yang terletak di pedalaman itu. Dan ada banyak juga kisah-kisah kejayaan hasil permufakatan di antara sekolah PIBG terutama dan komuniti setempat. Saya pernah mendengar sebuah kisah yang disampaikan oleh penolong kanan Halewal Murid. Sebuah sekolah rendah yang tidak mempunyai asrama tetapi menghadapi masalah kehadiran kerana pelajar-pelajar terpaksa berjalan kaki. Berjalan kaki menggunakan jalan-jalan tanah merah yang akan menyukarkan perjalanan pelajar-pelajar ke sekolah apabila musim terkujuh. Begitu juga dengan jarak sekolah yang agak jauh menyebabkan kehadiran agak rendah di sekolah tersebut. Dan bagaimana mereka mengatasi masalah? Kita faham untuk membina sebuah kediaman atau asrama kepada pelajar-pelajar ini, pihak sekolah memang tidak mampu. Tetapi berkat muafakat di antara guru-guru, ibu bapa dan pemimpin setempat, akhirnya masalah itu dapat diselesaikan dalam tempoh yang agak singkat. Walaupun kondisi atau keadaan asrama lah, kalau kita boleh kata asrama desa, hasil usaha inisiatif penduduk dan PIBG, sekolah serta guru-guru di sekolah tersebut tidak setanding dengan asrama-asrama yang sepatutnya, tetapi fungsi asal, fungsi utama untuk membantu pelajar-pelajar yang tinggal jauh dari sekolah dapat duduk, dapat mengatasi masalah pengangkutan, masalah jalan yang becak waktu terkujuh tidak dapat dilalui, masalah pelajar-pelajar bila sampai ke rumah sudah dekat-dekat maghrib Jadi masalah faktor keselamatan lah. Kita melihat ini bagaimana sebuah komuniti yang juga berada di pedalaman atau di luar bandar boleh menyelesaikan masalah-masalah yang dilihat sebagai besar, tetapi boleh diselesaikan dalam waktu yang singkat hasil permufakatan di antara sekolah dan komuniti. Berbalik kepada soalan daripada Tuan Moderator tadi, bagaimana, apakah peranan komuniti sebagai stakeholder untuk menjalin dan memastikan bahawa muafakat dan hubungan yang baik di antara komuniti dan sekolah ini dapat dilestarikan. Kita memang akur dan kita setuju. Tanpa adanya permufakatan yang terjalin daripada hubungan yang mesra di antara stakeholder dengan pihak sekolah, yaitu pelaksana dasar, maka impian atau tujuan pendidikan, objektif pendidikan itu tidak dapat dicapai. Visi-misi hanya akan jadi tinggal, visi-misi yang tidak dapat digerakkan ke arah potensi dan prestasi sebenar yang diharapkan. Tetapi kita juga telah
menyaksikan bagaimana sekolah-sekolah, tidak penting di mana kedudukannya, tetapi bagaimana sekolah-sekolah yang mempunyai PIBG yang sangat suportif, community yang sangat peka dengan pembangunan pendidikan, begitu juga dengan agensi-agensi kerajaan yang ada di sekitar, pemimpin-pemimpin setempat, korporat dan juga swasta boleh membantu kemenjadian pelajar-pelajar di sekolah. Jadi tugas ini bukanlah satu tugas yang mudah untuk kita realisasikan dalam bentuk tindakan untuk proses kejayaan. Tetapi bukan juga mustahil untuk dilaksanakan. Yang penting, kedua pihak atau kesemua pihak yang terlibat ini memahami dan memahami peranan masing-masing dan menghargai peranan orang lain. Kita mungkin pernah terdengar lah ya, ada PIBG yang agak pasif. Mengapa? Karena berlakunya konflik kepentingan. Biasanya berlaku konflik kepentingan di antara pentadbir ataupun warga sekolah dengan kepimpinan ataupun EJK PIBG. Apabila salah satu cuba menguasai yang satu, sedangkan peranan PIBG, PIBK dan sebagainya itu ialah untuk saling melengkapi. Ya? Jadi kalau kita dapat mengelak konflik seperti ini, saya amat yakin dan amat percaya PIBG itu adalah satu tunjang yang sangat penting dalam membantu pembangunan modal insan di sekolah. Dan saya juga sudah melihat, kita pun telah melihat banyak bukti untuk mengesahkan pandangan seperti ini ya. Pandangan ini yaitu perlunya ada hubungan yang baik di antara PIBG, community dan juga pihak sekolah untuk mengekalkan keharmonian, untuk mengelakkan salah paham, dan paling penting semua pihak bergerak ke arah matlamat pendidikan itu sendiri. Dan kita juga menyaksikan ya, PIBG menjadi dikatakan sumber dana alternatif kepada sekolah. Ya, di daerah Tawau saja pun ada beberapa buah PIBG di sekolah-sekolah kerajaan di daerah Tawau ini yang telah berjaya membantu pembangunan infrastruktur dan prasarana sekolah-sekolah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Ya, saya tidak mengambil contoh di Kolej Tingkatan 6 Tawau lah, sebab saya pun baru hampir 2 tahun lah di sini. Tetapi dalam tempoh 2 tahun itu, alhamdulillah kami ini ada PIBG yang sangat memahami, ya, sangat memahami keperluan dan berjaya bantu pihak kolej ataupun sekolah mengadakan prasarana-prasarana yang kita tidak dapat adakan segera kalau menunggu ataupun menggunakan peruntukan-peruntukan yang disalurkan oleh pihak KPM. Contohnya bagaimana masalah masalah speaker lah ya, kita berkata speaker lah, alat pembesar suara yang amat diperlukan oleh pelajar-pelajar yang untuk menduduki ujian MUET. Ya, kerana ketidakmampuan pihak kolej untuk mengadakan kemudahan itu, PIBG telah mengatasinya dengan peruntukan yang agak besar ya, hampir 10,000 untuk memasang 29 pembesar suara di kelas-kelas. Dan kita lihat isu-isu masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan itu dapat dibantu, diatasi oleh PIBG yang aktif. Dan saya sangat berterima kasih kepada pihak PIBG, Kolej Tingkatan 6 Tawau yang sangat membantu. Contohnya satu lagi ya, dan ini bukan berlaku di Kolej Tingkatan 6 Tawau saja ya Tuan Moderator, juga berlaku di sekolah-sekolah lain.
waktu kita ditabar dengan masa pandemik COVID-19 yang lepas, sewaktu PDP bersemuka tidak dapat dilaksanakan, diganti dengan PDPR, ya, pendidikan pengajaran pembelajaran dari rumah. Ada isu-isu pelajar-pelajar kita yang tidak mempunyai gadget, ada gadget tidak mempunyai data, ya, tidak mempunyai akses internet untuk mengikuti pembelajaran secara online. Apa yang dibuat oleh pihak PIBG ini sangat menyentuh hati kita lah, ya. Mereka turun bersama-sama, turun ke padang bersama-sama dengan pentadbir dan guru-guru, pergi dari rumah ke rumah, membantu, memberikan data untuk pelajar, ya, membawa bahan-bahan PDP kepada pelajar-pelajar yang tidak boleh belajar secara online, ya, digantikan dengan cara offline. Jadi itulah antara bukti-bukti bahawa permufakatan yang padu di antara pemegang taruh yang ada dengan pihak sekolah akan membawa kejayaan yang cemerlang kepada sekolah-sekolah kita. Jadi saya pikir itu saja yang dapat dikongsikan untuk kali ini. Saya serahkan semula kepada Tuan Moderator. Dipersilakan Tuan. Terima kasih Tuan atas lontaran idea sebentar tadi. Masih di ruang lingkup perbincangan kita berkaitan perkongsian budaya permufakatan. Pada pandangan yang berusaha doktor, bagaimana pula kita dapat menghadapi cabaran-cabaran yang telah dan akan dihadapi dalam proses membina, mewujudkan dan membudaya serta melestarikan hubungan permufakatan antara institusi sekolah dan PIBG atau komuniti serta saranan penambahbaikan. Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih saudara Dr. Moderator. Saya recap balik apa yang disebut oleh saudara saya Tuan Haji Maknor tadi tentang peranan PIBG tadi ni. Jadi hari ini saya cuba rungkaikan baliklah apa cabaran-cabaran, ya. Bila saya balik kepada asas lah, sebenarnya muafakat ni bermula dari awal, ya. Dia bermula dari awal. Sudah tentu benda hasil daripada muafakat ni satu benda yang baik, tapi secara naturalnya kita tidak boleh mengharapkan hasil kerja atau muafakat yang baru dibina itu menghasilkan hasil dalam overnight atau dalam masa yang singkat, ya. Jadi of course memang bila melibatkan faktor human ataupun manusia ni, kita perlu sedikit masa untuk menunggu hasilnya. Jadi isu besar sekarang ni ialah cabaran banyak pihak, mungkin di pihak komuniti ataupun mungkin dari segi pemegang taruh, ya, mungkin banyak memberi bantuan atau sokongan dari segi aspek fizikal ataupun menyediakan dana atau menyediakan prasarana yang sesuai untuk pelajar ni. So dinamakan proses itu, bukan, kita tidak boleh menghasilkan hasil yang begitu segera, ya. Jadi kita kena bagi ruang, kan. Kita perlu sedikit masa, okey, kita perlu sedikit masa untuk kedua-dua pihak mencapai titik pertemuan yang cantik ataupun yang baik untuk menghasilkan hasil yang hebat. Of course, yang perlu kita pastikan di sini ialah kerjasama itu sentiasa ada budaya untuk memupuk tu. Budaya untuk memupuk kerjasama di antara ini supaya sentiasa wujud di antara pihak komuniti dan sekolah. Kena diteruskan. Okay, satu perkara lagi yang saya nampak mungkin pihak sekolah kena tindakan yang boleh dibuat oleh pihak sekolah sebagai pentadbir di sekolah ataupun sebagai orang yang bertanggungjawab untuk memberi pengetahuan pada pelajar. Okay, kena bijak, ya, dari segi aspek pentadbir ataupun kepimpinan sekolah tu kena bijak untuk mengadakan aktiviti-aktiviti yang bersifat membina, ya. Maksudnya sentiasa ada mewujudkan yang memerlukan kehadiran kedua-dua pihak. Okey, kita tidak terikat dengan aktiviti sekolah saja, ya. Mungkin pihak sekolah boleh nampak benda ni. Bila kita nampak tadi hasil inisiatif yang diberikan oleh pihak kepimpinan sekolah terutama sekali mengadakan aktiviti-aktiviti ataupun jaringan-jaringan ataupun program-program, ya,
yang boleh yang mana dengan secara tidak langsung itu juga dapat mewujudkan jaringan yang baik sekolah. Perkara seperti perlu dilihat lebih serius supaya kita nampak kita tidak terikat dengan takwim yang sedia ada, tapi kena fikirkan secara kreatif, fikirkan benda-benda yang boleh mewujudkan yang mana jaringan itu sentiasa dapat ni. Sebab bila pihak komuniti dan pihak sekolah kurang ada pertemuan dan terikat dengan jadual yang sedia ada di sekolah, mungkin masa nak jumpa ataupun mungkin ada hari mesyuarat PIBG baru berjumpa, so bila kurang berjumpa maka muafakat tu kurang terjalin. So kita kena pastikan ada proses jalinan itu sentiasa berlaku antara kedua pihak ini berjalan dengan baiklah. Maknanya sentiasa ada aktiviti-aktiviti mungkin yang di luar daripada ni, mungkin inisiatif itu boleh dimulakan daripada pihak komuniti, yang mana pihak sekolah akan dilibatkan dalam program tersebut. Begitu juga pihak sekolah buat aktiviti yang biasanya kita nampak dia datang daripada side sekolah saja dan pihak komuniti menyerahkan pada sekolah. Tapi ada juga kalau baiknya kalau dapat pihak komuniti juga datang dengan menghasilkan satu program-program atau aktiviti-aktiviti yang melibatkan kedua-dua entiti ini, maksudnya sekolah dan komuniti. Okey. Dan aspek yang lain lagi, sehingga cabaran yang mungkin kita tidak nampak secara tidak langsung, mungkin secara benda ini mungkin tidak disedari secara tidak langsung. Sebenarnya kita nampak kadang-kadang berlaku hanya setengah pihak saja. Jadi kita bercakap pasal muafakat ni, dia tidak melihat pada aspek itu. Kita kena lihat muafakat ni melibatkan semua ahli. Okey, kita kata ahli sini maksud semua ahli di sekolah, ahli daripada guru dan pelajar, dan komuniti ni terdiri dari pelbagai lapisan ni. Ada yang datang di pihak ibu bapa, ada juga mungkin komuniti yang lain yang terlibat secara tidak langsung di luar sana, maksudnya di luar sekolah tu. Kita kena libatkan mereka ni. Okey, kita tidak terikat dengan ini. Maknanya siapa saja yang ada di komuniti kita itu kita boleh libatkan. Maksudnya penglibatan menyeluruh semua aspek, macam disebut oleh Tuan Mak Nur tadi. Mungkin ada yang akan melihat dari segi aspek keselamatan, mungkin ada yang melihat dari segi dari segi aspek infrastruktur, dari segi logistik, dan aspek-aspek ini perlu dilibatkan semua ahli. Mungkin kita tidak terfokus pada sekelompok kecil saja, tapi menyeluruh. Bila ada penglibatan dari semua pihak ini, sudah pasti dan saya yakin dan percaya hasilnya pun akan lebih hebat. Maknanya kita kena libatkan semua ahli. Komuniti yang ada di sekitaran itu, kita manfaatkan dia punya kekuatan masing-masing. Okey? Dengan fokus untuk sama ada mengangkat prestasi sekolah dari segi aspek akademik ataupun kurikulum, kan? Kita nampak dia punya kurikulum, di mana subang semua itu boleh dipetik. Maknanya siapa-siapa pun boleh menyumbang di situ. Okey? Jangan kita lihat dari segi ni, ada kadang-kadang kita nampak pihak sekolah yang lebih-lebih tapi pihak komuniti tidak. Kadang-kadang komuniti lebih tapi sekolah ini, kan? Mungkin disebabkan faktor itu juga. Jadi kita nampak mungkin itu juga boleh membantu, ya. Mungkin juga menjadi penyumbang pada masalah kerana tidak berlaku penglibatan yang menyeluruh. Okey? Itu menyebabkan juga menjadi cabaran pada kita. Okey, satu juga mungkin dari segi kita boleh lihat dari segi aspek pengalaman, ya. Pengalaman pihak pentadbir, kan, seperti saya yakin kalau kita bernasib baik seperti Tuan Mak Nur Siman ni mempunyai pengalaman yang luas dengan pengalaman 5 buah sekolah sebelum ni, pengalaman yang diperoleh di sekolah sebelum ni dengan 5 sekolah ini, sudah tentu dia akan punya pengalaman yang berlainan. Walaupun kondisi ataupun persekitaran sekolah itu bersama adalah benda yang sama, tapi persekitaran mungkin berlainan. Kalau kita bercakap di aspek Sabah ni, bukan mudah, ya. Bukan mudah. Di Sabah ni kita terdiri dari berbagai banyak etnik, ya, lebih daripada 32 etnik. Okey, bila kita berhadapan dengan masyarakat tertentu, contohnya saya tidak bercakap benda ini, setiap masyarakat dia ada budaya dia, ada bahasa dia yang mana kita perlu menghormati. Kita kena tahu, kita kena baca dan kita kena faham dan kita kena menghormati. Bila ada sifat seperti ini, maknanya kita mengambil cakna tentang persekitaran kita. Saya yakin benda ini akan membantu. Tapi bila ini diabaikan, dan mungkin disebut, saya percaya dengan pengalaman seperti disebut oleh Tuan Mak Nur kita tadi itu, di sini sangat membantu. Saya yakin sekolah yang sekarang ni, yang diteraju oleh Tuan Haji Mak Nur ni memang sangat boleh menghasilkan lebih baik, jauh lebih baik daripada sekolah-sekolah sebelum ini. Kalau sekolah-sekolah sebelum ini dia telah menghasilkan pelbagai bukti-bukti kejayaan yang baik, hasil daripada muafakat guru atau muafakat sekolah dan komuniti itu telah menghasilkan
pelbagai bentuk-bentuk kejayaan yang saya rasa tidak sempat dirungkaikan di sini. Saya yakin jika diberi peluang lagi lama, saya ingat Tuan Haji saudara panel kita Cik Makno Simani akan menghasilkan banyak lagi hasil-hasil yang baik berdasarkan pengalaman yang ada. Jadi saya yakin juga peranan keyakinan atau kepimpinan atau pengalaman pentadbir sekolah juga itu juga menjadi antara satu faktor penghalang untuk satu sekolah itu boleh menonjol di segi pelbagai aspek lah. So ini juga satu perkara yang mungkin kita boleh nampak lah, di mana pengalaman itu membantu pihak komiti dan sekolah untuk lebih gahal dari segi aspek pencapaian dan berbagai aspek itu. Okey, dan hal yang lain saya mungkin juga lihat dari segi aspek sekitaran atau iklim yang positif yang dibina kan, yang mana kita cuba ni kalau dapat kita nampak antara juga penyumbang masalah sebab iklim itu tidak dapat dibina lagi. Okey, mungkin seperti yang saya sebut awal tadi, mungkin masih di peringkat awal. Okey, sebab itu saya nampak kebijaksanaan pentadbiran sekolah kan juga sangat penting yang berjaya memwujudkan satu platform kan, mewujudkan satu budaya. Okey, di kalangan ahli sendiri, maksud di sekolah sendiri. Guru-guru tu macam mana guru-guru tu dapat dibentuk kan dengan kepimpinan yang baik, sebab kepimpinan sangat penting di sekolah ni. Dia punya arkitek ialah pengetua. Okey, pengetua itu satu orang yang betul-betul ambil berat tentang ni, betul-betul prihatin tentang aspek ini. Dia akan mengambil berat membina hubungan yang baik dengan komuniti, dan saya yakin dengan bina hubungan yang baik ini sudah pasti kan, dan banyak bukti sebenarnya. Kajian-kajian yang saya boleh sebut beberapa kajian, kajian saya sendiri bersama dengan rakan di Sabah, kajian mungkin kita boleh sebut 2-3 kajian yang dibuat oleh Siti, Alia dan rakan-rakan. Ada juga Siti Hajar yang dibuat di Selangor, kan menunjukkan bahawa dengan adanya kerjasama daripada pihak pentadbir kepada guru-guru yang memupuk nilai-nilai kerjasama itu, kan bukan sekelompok saja tapi melibatkan semua ahli guru itu kan. Sebab kita kena lihat kejayaan satu-satu sekolah ataupun kejayaan pelajar itu sebenarnya tidak bergantung pada satu orang guru saja, bukan bergantung pada seorang guru ataupun pentadbir saja kan. Hasil itu sebenarnya adalah jaringan ataupun hasil muafakat semua guru, dan begitu juga sumbangan daripada pihak komuniti yang datang dari pelbagai sudut atau aspek yang membantu sekolah dapat di ini. Jadi itu satu challenge yang besar, satu cabaran yang besar bila kita berhadapan dengan perubahan iklim, perubahan sistem, perubahan kurikulum, perubahan ini, macam mana kita nak menyesuaikan diri itu. Okey, ini juga bukan satu juga aspek yang merupakan cabaran pada macam mana kita nak mengekalkan prestasi dengan gelombang-gelombang yang baru, okey, di pihak sekolah, yang mana kita suka tak suka kita kena menyediakan ahli kita, komuniti dan juga sekolah untuk berhadapan dengan cabaran yang sentiasa berubah kan, dari masa semasa kan, bila kita berhadapan dengan pandemik baru-baru ni dan dengan tanpa ada apa-apa perancangan kita tidak tanpa apa-apa perancangan, guru-guru sendiri tidak bersedia, kerana anak-anak kita sendiri, pelajar-pelajar sendiri tidak bersedia macam mana nak mengendalikan kelas secara online ataupun ODL apa semua ni kan. Yang guru-guru sendiri tidak ada proper training, tidak ada macam latihan yang khusus melatih. Ada setengah guru masa tu nak belajar macam mana nak guna Google Meet, nak guna Webex, nak guna macam-macam platform yang ada di dalam kita punya society sekarang ni. Jadi budaya tu secara tidak langsung sebenarnya menyebabkan kita sedar atau tidak kena bersedia, okey, untuk berhadapan dengan cabaran keperluan pendidikan semasa kan, yang mana kita kena ni. Jadi sebab tu kesepakatan ataupun membina budaya, membina iklim apa semua ni bukanlah satu benda yang mudah yang memerlukan sedikit masa, memerlukan sedikit adjustment ataupun penyesuaian diri di pihak sekolah, juga di pihak sekolah kan. Bila kita lihat dari aspek pelajar sendiri kan, kalau kita nampak mereka juga berhadapan dengan bila kita nampak contohnya macam sekolah bila berlaku pada pandemik yang lepas ni, yang baru-baru berlaku ni, yang mana kanak-kanak ataupun anak-anak pelajar-pelajar sendiri tidak dibenarkan hadir di sekolah, dan ada kemungkinan juga terpaksa menggunakan handphone ataupun kemudahan handphone yang ada di ibu bapa kan. Ibu bapa sendiri ada keperluan tersendiri, dan anak kadang-kadang ada yang datang daripada keluarga yang besar, satu handphone kongsi sampai 3 orang, dan secara tidak langsung kita nampak ini juga akan tergugat dari segi keberkesanan penyampaian itu.
Jadi saya rasa itu antara beberapa aspek atau perkara yang kita nampak boleh juga menyebabkan halangan, juga menyebabkan kita punya hasil daripada muafakat tidak berkesan dengan tidak membuahkan hasil yang baik. Okey, saya rasa itu lebih kurang saya rasa yang saya fikir yang kita boleh kongsikan hari ini. Sebenarnya banyak aspek lagi dengan ruang lingkup masa yang singkat ni saya rasa dengan kekurangan dari pihak saya sendiri, ada lagi sebenarnya aspek-aspek lain yang boleh menyumbang kepada masalah yang atau cabaran-cabaran untuk kita melestarikan pendidikan melalui muafakat antara pihak sekolah dan guru di sekolah. Saya fikir itu saya dulu, saudara moderator. Apapun perkara ini perlu dilihatlah oleh kedua-dua pihak, antara pihak sekolah dan juga pihak komuniti di luar sana. Saya silakan semula, saya pulangkan semula kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berusaha Doktor atas idea-idea sebentar tadi. Begitulah perbincangan daripada panel kita berkaitan sekolah dan komuniti. Untuk itu, sekali lagi kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Profesor Madya Dr. Abdul Said bin Ambotang lahir tanggal 4 Februari 1968, berkelulusan akademik PhD dalam Curriculum and Instruction. Kepakaran beliau adalah di dalam Education, Leadership and Management, Curriculum and Instruction, Education Technology dan Entrepreneurship Education. Area kajian Profesor Madya Dr. Abdul Said termasuklah Education, Leadership and Management, Curriculum and Instruction dan Entrepreneurship Education. Sejarah perkhidmatan beliau adalah sebagai guru sekolah tinggi Cina Tawau pada tahun 1991 sehingga 1996, guru sekolah menengah Lembah Keramat Kuala Lumpur pada tahun 1997 sehingga 1998 dan guru sekolah menengah Holy Trinity Tawau Sabah pada tahun 1998. Beliau merupakan pensyarah Politeknik Kota Kinabalu Sabah pada tahun 1998 sehingga 2003 dan sekarang merupakan pensyarah kanan Fakulti Psikologi dan Pendidikan di Universiti Malaysia Sabah pada tahun 2004 sehingga sekarang. Antara pencapaian beliau adalah Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2006, Anugerah Aspirasi Pasca Siswaza UMS Grade On Time PhD 2011, Best Creative and Interactive Blended Learning Appreciation Award pada tahun 2017 dan 2018. Jumlah penerbitan Profesor Madya Dr. Abdul Said termasuklah 87 journal articles international and national referred journal, 54 proceedings international and national conference articles, 103 general newspaper articles dan 4 buku. Inilah dia Profesor Madya Dr. Abdul Said bin Ambotang dalam webinar Sekolah dan Komuniti Berpisah Tiada, Perkongsian Budaya Permuafakatan. Warga maya yang dikasihi, kita telah pun tiba ke pusingan terakhir, iaitu rumusan. Untuk itu, kita beralih semula kepada panel pertama. Berdasarkan perbincangan tuan tadi berkaitan impak positif jalinan permuafakatan serta peranan dan tanggungjawab pemegang taruh stakeholder dengan izin dalam proses mewujudkan dan melestarikan hubungan permuafakatan antara sekolah dan PIBG atau komuniti. Bolehkah tuan rumuskannya? Dipersilakan. Terima kasih sekali lagi Tuan Moderator. Jadi nampaknya kita sudah sampai ke penghujung sesi perbincangan kita pada kali ini. Jadi untuk rumusan, saya simpulkan seperti ini. Dalam menyatakan dan menggambarkan bagaimana impak positif yang bakal diperolehi daripada hubungan yang erat
di antara sekolah dan PIBG. Hasil pemufakatan sekolah dan PIBG, kita memang menjangkakan prestasi tinggi dan prestasi cemerlang untuk sesebuah organisasi sekolah. Matlamat pendidikan itu sendiri untuk melahirkan modal insan yang cemerlang, yang membina modal insan untuk mengambil alih pemerintahan ataupun pentadbiran negara ini pada masa akan datang, akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya sokongan daripada komuniti, sokongan daripada PIBG terutamanya dalam apa sahaja aktiviti-aktiviti ataupun proses-proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dan ini sudah jelas ya, seperti yang dinyatakan tadi oleh Profesor Madya Dr. Abdul Said tadi, banyak kajian-kajian ilmiah yang telah menunjukkan ya, hasil hubungan yang sangat baik di antara sekolah dan PIBG, atau kita katakan permufakatan yang positif di antara kedua-dua pihak ini telah banyak membantu ya, sekolah-sekolah meningkatkan prestasi mereka. Bukan hanya dalam menyediakan ya, bukan hanya fungsi PIBG ini ya seperti umum kata, PIBG ini hebat, yang banyak duit dia memang baguslah sebab boleh bantu sekolah dari segi material kan. Tapi bukan itu sahaja. PIBG ataupun PIBG lah, komuniti kita juga berperanan ya, sebagai stakeholder untuk membantu pihak sekolah. Selain daripada sokongan material itu, sokongan-sokongan kepakaran yang lain. Tentunya barangkali ada di dalam kalangan ibu bapa kita ini yang mempunyai kemahiran ketiru latihan sukan. Ya, yang boleh tenaga dan kepakarannya itu boleh disalurkan dan digunakan oleh pihak sekolah ya, ataupun PIBG untuk membantu murid-murid berlatih supaya mencapai tahap prestasi yang tinggi ya, dan pencapaian yang hebat. Begitu juga barangkali di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah bandar dan luar bandar ya, ada ibu bapa yang terdiri daripada dokter, peguam dan sebagainya ya, orang-orang profesional ini, yang mereka ini boleh dijemput, boleh hadir ke sekolah untuk memberikan bimbingan kerjaya ya kepada pelajar-pelajar ya, untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Sebab adalah lebih baik kita menjemput orang yang tepat untuk membicarakan sesuatu isu ya. Kalau guru boleh, tapi kita cuma dapat ilmu itu melalui pergaulan dan pembacaan. Tetapi kalau dokter, dia bercerita tentang kerjaya dokter itu, lain dia punya impak ya, berbanding dengan guru yang bercerita tentang kerjaya dokter. Jadi itulah tuan-tuan, puan-puan, antara contoh-contoh yang boleh kita peroleh sebenarnya manfaat itu sangat besar. Dan kalau bolehlah saya katakan di sini, tidak ada pun impak negatif ya, yang wujud jika pemufakatan sekolah dengan komuniti itu wujud dengan erat ya, dan bermakna. Dan PIBG juga lah boleh menjadi jambatan untuk penyelesaian ya, pertikaian lah, sekiranya ada konflik-konflik yang berlaku di antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Jadi PIBG memainkan peranan sebagai orang tengah ya, pendamai ya. Saya dapat berpengalaman lah ya, berpengalaman, bukan pengalaman saya sahaja, tapi juga rakan-rakan pengetua atau guru besar yang lainnya, pemimpin sekolah yang pernah berkongsikan kisah-kisah mereka bagaimana PIBG telah membantu ya, mendamaikan perselisihan paham di antara guru dan ibu bapa. Jadi nampaknya di sinilah ya, di sinilah kita akan memperolehi banyak manfaat sekiranya kita gunakan PIBG itu dengan sebaik mungkin, sesuai dengan matlamat penubuhannya, sehingga menjadikan kewajiban kepada sekolah-sekolah kerajaan untuk menubuhkan PIBG di sekolah masing-masing. Dan saya pikir sebagai pemimpin-pemimpin sekolah juga perlu memainkan peranan yang
luar biasa, ya, membantu pihak PIBG untuk mempromosi sekolah, mempromosi program-program sekolah, supaya kita apa saja program yang kita buat itu dengan mudahnya mendapat sokongan daripada ibu bapa dan masyarakat. Dengan menjalin hubungan yang baik bukan hanya dengan PIBG, tetapi juga dengan stakeholder kita yang lain, ya. Contohnya yang terbaru ni, di pihak kami telah memeterai kerjasama dengan Gabungan Persatuan Belia Tawau. Sebab pelajar-pelajar Kolej Tingkatan Tawau ini adalah pelajar-pelajar lepasan menengah yang telah meninggalkan waktu remaja dan sedang beralih ke alam dewasa. Jadi, ramai mereka yang tidak tahu sebenarnya masa terluang mereka, tenaga yang ada itu mau disalurkan ke mana. Sebab ruang dan peluang itu tidak mereka ketahui. Jadi dengan mengadakan kerjasama dengan Gabungan Belia ini, kita yakin stakeholder ini boleh membantu kita, ya, membantu kita membimbing pelajar-pelajar kita selepas sekolah ini ke mana mereka boleh pergi, bagaimana mereka boleh masuk ke dalam masyarakat, bergaul dan berlatih, ya, untuk menjadi seorang warga masyarakat yang hebat dan berguna. Selain itu juga kita menjalin hubungan yang baik dengan pemimpin setempat, agensi-agensi kerajaan, agensi-agensi swasta, dan juga pihak korporat, ya. Ini semua hubungan-hubungan yang baik ini, jalinan hubungan yang baik ini, saya amat yakin akan memberi impak yang sangat besar kepada organisasi yang dipimpin. Jadi, sebagai pemimpin sebuah sekolah, pemimpin pendidikan di sekolah itu, kita harus bersikap terbuka, ya. Dengan pihak UMS sendiri, ya, Prof, kita pun pernah bekerja sama, ya, berkolaborasi walaupun secara tidak formal, dengan Prof Abdul Said. Apabila beliau datang ke Tawau, memohon supaya beliau dapat luangkan sedikit masa untuk bertemu dengan guru-guru kita, ya, guru-guru kita, untuk menggalakkan mereka melanjutkan pelajaran, terutama bagi yang masih muda lagi, ya, menyambung, ya, pendidikan mereka, sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa di UMS atau universiti tempatan yang lain. Jadi ini salah satu bentuk, ya, salah satu bentuk kerjasama yang boleh kita jalinkan, yang secara langsung dan tidak langsung akan memberi implikasi yang sangat positif kepada pihak sekolah itu dan akan membantu pencapaian prestasi yang cemerlang pelajar di sekolah secara itu. Ya, jadi sekali lagi sebelum saya menutup perbincangan, ya, saya ingin ingatkan kepada diri saya sendiri dan rakan-rakan pemimpin sekolah di luar sana dan rakan-rakan pengurusi atau YDP atau presiden ataupun EJK PIBG, supaya kita melaksanakan tugas dan fungsi kita seperti yang sepatutnya dan elakkanlah pertelingkahan atau konflik kepentingan antara satu dengan yang lain. Kalau kita berjaya hilangkan titik perbezaan dan mencari titik persamaan, saya amat yakin PIBG dan sekolah-sekolah kita akan sama-sama bergerak maju ke hadapan, ya. Sesuai dengan tema kita, permufakatan sekolah dan PIBG akan tetap relevan sampai bila-bila. Jadi, mohon maaf jika ada terkasar bahasa, ya, terlebih bicara, ya. Terima kasih sekali lagi kepada pihak IAB Cawangan Sabah yang memberikan peluang kepada kami pada hari ini untuk berkongsikanlah idea-idea, dan semoga apa yang telah disampaikan itu dapatlah memberi manfaat kepada yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Terima kasih kepada yang berusaha, Tuan Mat Nur Sima, atas rumusan sebentar tadi. Hasil perbincangan doktor yang melihat berkaitan amalan dan cabaran dalam proses
membina, mewujudkan dan membudaya serta melestarikan hubungan permufakatan antara institusi sekolah dan PIBG atau komuniti itu sendiri. Bolehkah doktor rumuskannya? Dipersilakan doktor. Ya, terima kasih saudara moderator. Berbalik kepada perbincangan awal Tuan Mak Noor tadi, saya nampak kita sudah jelas ya. Sebenarnya fokus awal kita bila kita balik kepada gelombang Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia tu 2013-2015 memang asalnya lebih fokusing kepada kemenjadian murid lah. Okey, itu sebenarnya hasil akhir yang kita cuba ni. Tapi sebenarnya secara tidak langsung kita tidak boleh lari daripada cabaran ya. Kadang-kadang dengan cabaran ini kita menjadikan kita lebih dewasa. Okey, dengan cabaran ini menjadikan kita lebih melihat pada skop yang lebih luas. Okey, saya setuju dengan pandangan Tuan Najib Mak Noor tadi tu. Bila kita lihat peranan pentadbir ataupun kepimpinan sekolah tu sangat besar sumbangan yang di sini ya. Dia kena lihat dari aspek yang luas, lihat dari jangka yang masih terjadi panjang ya. Pendidikan satu proses yang berterusan. Satu proses peningkatan kemenjadian pelajar itu perlu sentiasa dilihat menjadi satu agenda penting di sekolah. Kan? Jangan dilihat dari segi sudut yang kecil ya. Kita kena lihat kemenjadian pelajar ni bukan dilihat aspek akademik saja. Okey, kalau kita lihat di sejarah ramai ya tokoh-tokoh masyarakat yang berjaya di luar sana, bukan saja yang berjaya itu disebabkan oleh pencapaian akademik yang baik. Ada juga di kalangan mereka ni yang punya pencapaian sederhana. Ada juga di kalangan mereka kalau dilihat dari aspek sejarah pencapaian di sekolah tidaklah menonjol sangat. Tapi di akhirnya mereka menjadi satu orang yang berguna. Maksudnya mereka ni mempunyai kualiti-kualiti kehidupan yang baik kan. Itu cetusan daripada proses yang telah dilalui melalui sistem persekolahan yang kita ada di Malaysia ini. Okey, kita nampak banyak ya kan. Jadi kita lihat aspek ini kita perlu beri perhatian lah. Okey, jadi apapun kita lihat bila kita meletakkan kemenjadian murid ataupun jadi pelajar itu sebagai aspek yang penting, so kita kena harapkan adalah diharapkan semua pihak lah kena memainkan peranan kan, bukan saja dari pihak guru, ibu bapa yang mengharapkan sesuatu yang terbaik daripada sekolah dan tidak meletakkan satu beban itu kepada pihak sekolah saja. So, tentu ini akan menuntut tentang pentingnya kerjasama di antara dua pihak ni, di antara komuniti dan juga pihak sekolah. Okey, saya yakin dan percaya kurikulum yang sedia ada ni sangat relevan dan sangat sesuai dengan keberadaan kita dan keperluan kita di Malaysia. Saya setuju juga dengan pandangan yang dilontarkan oleh saudara Mak Noor tadi. Ini pengalaman saya sendiri ya, bila saya buat lawatan benchmarking beberapa sekolah di luar negara. Contoh masa saya berkesempatan melawat beberapa sekolah menengah dan sekolah rendah di kategori sekolah menengah dan sekolah menengah di Australia, di Melbourne. Dan saya juga berpeluang melawat beberapa sekolah di Auckland, di New Zealand. Dan yang mana penglibatan society ataupun masyarakat yang punya background yang ni jelas. So, bila kita bercakap pasal hala tuju pelajar itu, ke mana pelajar itu? Kadang-kadang pelajar dia tak jelas mana hala tuju dia. Jadi bila kita panggilkan orang-orang yang memang dalam tempat yang tepat, contohnya kita panggil lawyer, dia akan bercakap tentang kerjaya seorang lawyer ataupun pegawai undang-undang. Okey, satu orang satu orang doktor ataupun satu orang juru teknik ataupun satu orang usahawan yang telah berjaya di luar sana. Kita panggil orang ni datang ke sekolah, membuat satu perkongsian. Maksud saya itulah kebijaksanaan pentadbir sekolah tu, macam mana dia menggunakan ruang yang ada, peluang yang ada kan. Sama sekali anak-anak kita yang sudah ke arah school leavers atau sekolah yang akan menimbulkan alam persekolahan itu, yang mana ruang lingkup yang ada itu tidak meyakinkan mereka kan? Tidak lihat sebenarnya hala tuju. Ada setengah pelajar tu dah masuk universiti pun tak tahu nak jadi apa lagi kan. So bila kita dah groom dari awal, di sekolah sudah main peranan di sini kan, maksudnya mungkin kita tidak bergantung sepenuhnya pada kaunselor dengan bilangan yang agak terhad, dengan masa yang terhad, dengan dengan keadaan yang terhad tu, saya yakin kalau pihak pentadbir sekolah atau pihak komuniti boleh wujudkan satu usaha atau satu usaha bersama macam mana nak memanggil pakar-pakar di sekeliling kita tu kan. Kita panggil, kita pinjam, kita bawa pilot masuk ke dalam kelas, kita bawa kita punya doktor pakar perubatan kita masuk ke dalam bilik darjah kan. Dari sini kita akan nampak yang bercakap ni bukan guru kalau bercakap mungkin kita bercakap dari segi teori dan model saja. Dia akan jadi satu macam melepas dia tidak boleh show off, tidak boleh tunjukkan contoh yang terbaik ataupun contoh yang live pada pelajar. So bila kita bawa orang-orang seperti ini, masya-Allah. Dan begitu juga saya nampak macam apa yang berlaku di luar negara, kita nampak dari segi aspek pendidikan ya,
ibu bapa juga main peranan kan. Sehingga ada sekolah-sekolah memberi ruang pada pada guru di pihak di luar sana. Maknanya siapa guru-guru tu ibu bapa yang mungkin ada kemahiran dari segi bidang perakaunan. Dia minta slot pada sekolah. Sekolah akan bagi slot tertentu, tapi sekolah tidak memberikan dia mengajar anak dia sendiri. Kita tak mau dia ada kepentingan, jadi dia akan berkhidmat untuk ketua komiti sekolah tu. Maknanya walaupun dia ada anak di situ, anak dia seorang, tapi dia kena mengajar satu kelas tu lah. So mana-mana ibu bapa yang ingin menyumbang, dia bagi ruang. Sekolah buka ruang, sekolah pada ibu bapa ataupun komuniti mungkin yang ada berpengalaman dari aspek subjek bahasa Inggeris, yang bagus dari bahasa Inggeris, bahasa Arab ataupun bahasa-bahasa yang ini, yang mungkin sekolah ada kekangan di aspek itu. Melalui perbincangan yang mana sekolah memberi ruang pada ibu bapa. Okey. Dan benda ni sebenarnya pernah kita ketengahkan bila kita ada perbincangan. Saya secara personal sendiri pernah berbincang dengan pihak sekolah, dalam sekolah-sekolah yang bukan sekolah-sekolah yang boarding school ni. Kita bercakap ada juga aspek yang disentuh lah, mungkin dari aspek dari segi ikhtisas. Kan di Malaysia ni kita melihat dari segi ikhtisas untuk mengajar di politik. Tapi saya rasa tidak salah bila kita dapat bawa orang sebenar. Bukan maknanya untuk mengajar ni, tapi secara asasnya tu mereka mempunyai knowledge dan dia apply. Dan dia apply apa yang berlaku di luar sana. Jadi pelajar boleh nampak jelasnya. Jadi saya ingat dengan kerjasama yang ada ini dan dengan jaringan sentiasa diwujudkan ini akan mewujudkan satu hubungan yang sangat yang baik, yang positif, yang saya sudah pasti dan yakin ini akan dapat menyerlahkan lagi kesungguhan atau budak lebih jelas hala tuju. Dan kadang-kadang anak-anak kita dia belajar, dia boleh perform, dia boleh jawab dengan baik, tapi dia tak tahu mana hala tuju dia. Apa dia nak jadi lepas ini? Saya jumpa beberapa kes-kes pelajar-pelajar cemerlang bila sudah sampai keluar dari universiti dengan situasi semasa yang kita nampak agak menggigit ataupun agak perit sekarang ni, di mana bilangan graduan yang agak kadang mungkin bidang bidang yang mungkin tidak berapa baik, ataupun kita kena lihat juga kena sesuai dengan keadaan semasa tu. Jadi saya harap benda-benda macam ni dengan adanya perkongsian yang baik daripada pihak komuniti di luar sana dengan pihak sekolah, pengetahuan kepada sini ataupun proses seperti sangat membantu pada pelajar. Dan ini adalah satu proses yang berterusan yang tidak berhenti setakat di sini. Dan setuju seperti yang disebut Tuan Mak Nur tadi, dan sekolah dan komuniti memang sentiasa ujungan perlu sentiasa diwujudkan dan sentiasa ada jaringan ini. Dan saya fikir di pihak universiti pun kami memang sentiasa mengalu-ngalukan, terutama sekali pihak sekolah yang mungkin nampak mungkin ini kalau kita nampak di segi aspek akademik lah, tapi saya ingat mungkin kita kena jurus juga anak-anak kita terus ke arah mana dia nak pergi. Okey, kita dapat guide dia dari awal sampai ke hala tuju, di mana dia punya end up nanti, di mana juga, dan sambil kita beri ruang-ruang lingkup peluang-peluang yang sedia ada di universiti itu untuk anak-anak kita pergi selepas menamatkan pengajian masing-masing. Sehingga banyak lagi aspek. Saya rasa ini satu perbincangan yang baik. Saya sangat bersyukur dengan peluang yang diberikan. Dan saya berterima kasih dengan pengkongsian. Saya jarang bercakap dengan pengetua-pengetua yang pengalaman ni. Mungkin ini satu pengkongsian yang sangat baik pada petang hari ini. Yang mana pengkongsian yang saya rasa yang agak terhad ni, kita boleh nampak setiap orang lingkup mungkin juga bagi ruang untuk kami memberi sedikit idea-idea untuk mengadakan satu kajian-kajian yang berterusan yang mungkin boleh membantu pihak kami dan pihak sekolah macam mana kita nak memperkasakan kerjasama ataupun muafakat di antara sekolah dan komuniti. Saya yakin dengan adanya usaha yang berterusan ini akan menghasilkan manfaat yang baik, kuat dan bermanfaat sudah pasti hebat. Setakat itu saya dahulu saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan mudah-mudahan dengan bincang yang ada hari ini dapat memberi sumbangan sedikit sebanyak untuk kita kongsikan dan memberi manfaat pada semua ahli yang terlibat. Terima kasih dan saya pulangkan kepada pihak moderator. Terima kasih Tuan. Terima kasih kepada yang berusaha, Profesor Madya Dr. Abdul Said Ambotang atas rumusan sebentar tadi. Warga maya yang dihormati, perbincangan kedua-dua panel kita berkisar terhadap aspek perkongsian budaya permufakatan antara kedua-dua pihak, iaitu sekolah dan PIBG atau komuniti itu sendiri. Dua perkara yang cukup penting sebagai panduan kita bersama dari segi amalan dan cabaran. Pertemuan kita telah sampai ke penghujungnya. Sebelum saya mengundur diri, izinkan saya berpantun. Harum sungguh bunga melati, hiasan sanggul menawan hati, bertolak ansur, hormat menghormati, kuku permufakatan sekolah dan komuniti. Sehingga kita bertemu lagi dalam siri-siri webinar yang akan datang.
Bagi pihak semua yang terlibat, tenaga produksi, pimpinan dan pelaksana IAB Cawangan Sabah, Kementerian Pendidikan Malaysia, diucapkan ribuan terima kasih. Dengan itu, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.